Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang bahagia, yang ceria ini kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, bab sujud tilawah. Sujud tilawah ini iaitulah sunat kita sujud bagi orang yang baca Quran. Bagi orang yang baca Quran dalam salat dan juga di luar salat, dan orang yang ikut bacaan tu, orang yang ikut bacaan tu. Firman Allah Ta'ala, "Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Jadi sifat-sifat ibadur Rahman ini, bila dia baca ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka akan sujud. Tanda situ surah Maryam ayat 58. Ayat suci yang diterangkan di atas termasuk dalam kumpulan ayat-ayat sejadah yang disunatkan sujud selepas membaca ayat atau mendengarnya. Jadi bila kita duduk, orang baca Quran, kita duduk dengan dia sujud, kita boleh sujud sekali dengan dia. Dalam hadis yang berikut diterangkan bilangan ayat-ayat sejadah. Jadi ayat sejadah ni berapa bilang? An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Quran. Hadis ini rawahu Abu Dawud. Daripada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya 15 ayat sejadah yang tersebut dalam Quran. Jadi ada 15 tempat ayat-ayat sejadah menurut huraian ulama rahimahumullah, iaitulah ayat-ayat sejadah yang tersebut. Tengok dalam kitab kita ni ada 15 tempat yang pertama sekali, kena tanda baik, ayat 206 surah Al-A'raf, walahu yasjudun. Yang kedua ayat 15 suratul Ra'di, bil ghuduwi wal asal. Ayat 3 suratul Nahli ayat 50, wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat suratul Isra 109, wa yaziduhum khusyu'a. Yang kelima suratul Maryam ayat 58, kharru sujjadan wa bukiyya. Yang keenam suratul Haji ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha. Dan ayat 77, la'allakum tuflihun. Yang ke-8 surah Al-Furqan ayat 60, wa zadahum nufura. Yang ke-9 surah An-Namli ayat 26, Rabbul Arsyil Azim. Yang ke-10 As-Sajdah ayat 15, wahum la yastakbirun. Patutnya jemaah sampai sini tak keliru dah ni. Tak, kalau imam baca sejadah mana-mana atas dunia ni sepatutnya tak keliru dah. Tapi jemaah pergi Mekah, ramai juga hak rokok. Karena itu saya perhati tengok imam Masjid Haram musim haji, dia tak baca surah sejadah pagi Jumaat. Kalau baca surah sejadah, majoriti rokok, tak sujud. Termasuklah jemaah haji Malaysia yang sudah yang dibiasakan dengan surah sejadah pagi Jumaat, rokok juga. Bila kita tanya dia kenapa rokok, kenapa sujud, confused. Tak boleh confuse lagi, kita kena belajar ayat ni, surah sejadah ni, wahum la yastakbirun ni rokok, sujud lah. Jadi ramai yang rokok, terbalik ayat saya ni, ramai yang rokok.
Jadi masalah timbul. Yang ke-11 surah As-Sad ayat 24, wa kharra raki'an wa anab. Yang ke-12 surah Hamim Fussilat ayat 38, wa hum la yas'amun. Yang ke-13 suratul Najmi ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Yang ke-14 suratul Insyiqaq ayat 21, la yasjudun. Yang ke-15 suratul Alaq ayat 19, wasjud waqtarib. Ini 15 tempat ayat-ayat sejadah yang kita disunatkan supaya sujud. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdah wa nahnu 'indahu fayasjud wa nasjudu ma'ahu fayazdahimu hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sejadah. Dalam masa kami berada di sisinya, lalu baginda sujud, kami pula sujud bersama-samanya. Serta kami berasak-asak sehingga setengah kami tidak dapat tempat untuk meletakkan dahinya semasa sujud. Kalau dalam solat tak apalah, kita dalam saf kan. Mungkin dia rikuk ramai-ramai. Bila mari waktu sujud, rapat duduk. Ada orang yang boleh sujud, ada orang yang tak ada tempat nak sujud. Naknya dalam hadis ini, naknya sujud itu berlaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Sujud tengok. Ini cara dia. Sujud tilawah ini sekali sujud. Jika dilakukan dalam salat, semasa seorang menjadi imam atau sembahyang seorang diri, wajib ia niat sujud dalam hati. Waktu kita nak sujud, kita niat sujud tilawah, lalu sujud. Kalau ia makmum, hendaklah ia menurut apa yang dilakukan oleh imamnya. Jadi imam sujud, kita pun sujud lah. Kalau dilakukan di luar salat, ini tengok tanda situ, bagaimana cara sujud tilawah, sujud sejadah di luar salat. Kaifah? Rukunnya adalah 4 perkara. 4 perkara kena buat. Yang pertama, niat nak sujud. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud sekali saja, sekali je sujud. Yang keempat, salam. Menurut huraian ulama, disunatkan baca semasa sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi kita baca doa ni. Sajada wajhi allazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, sujudlah muka dan seluruh diriku kepada Allah yang telah menciptanya dan membentuk rupanya, dan juga yang telah mencipta pendengaran dan penglihatan dengan perantaraan telinga dan mata. Dengan kuasa Allah jualah pendengaran dan penglihatanku terpelihara dengan selamatnya. Tengok nota nombor 7. Lapak bacaan ini tersebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi bacaan itu mari daripada sunnah. Bacaan ini juga berdasarkan daripada hadis Tirmizi dan lain-lain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Huraian lanjut disebut dalam kitab fiqh. Sendak dia tak? Tengok dalam kitab kita ni, dalam kitab fiqh manhaji, daripada Ibnu Umar, tadi hadis yang kita dah baca tadi, hadis Ibnu Umar, daripada Abu Daud, kana Nabi sallallahu yaqra'u alaina al-Quran fa iza marra bis sajdati kabbara wa sajada ma'ahu. Jadi Nabi kita baca Quran, bila lalu di ayat sujud, maka Nabi kita takbir sujud, kita pun sujud sekali dengan dia. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul. Maksud dia, apabila anak Adam ni baca ayat sejadah, mereka sujud, syaitan pun menangis, teriak syaitan, yaqul ya waila, celakanya lah, umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diarahkan sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga.
Wa umirtu bisujud fa asaitu faliyan nar. Aku diarah ke sujud, aku derhaka, maka aku kena pergi ke neraka. Nah, jadi ini hadis riwayat Muslim. Hadis lain pula dalam Bukhari daripada Umar, ya ayuhan nas innama namurru bisujud. Umar kata apa? Kita ni akan melalui ayat yang ada sujud. Faman sajada faqad asab. Siapa dia sujud dapat sunnah. Wa man lam yasjud, siapa tak sujud, ni adakah setengah tempat kita ni tak dapat nak sujud, baca atas kereta, baca atas tempat-tempat yang tak sesuai, fala isma alaih, jadi tak ada dosa, tak salah. Manakala kita tak sujud pun tak apa, tapi kalau kita sujud itu lebih baik. Zalika khair. Perbincangan dalam mazhab Syafi'i seperti dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ni tengok, kalau dilakukan di luar solat, kalau dalam solat tak apalah, bila sampai ayat sajadah kita terus je Allahu Akbar, terus sujud kan. Lepas sujud kita bangun semula, sambung bacaan. Tapi kalau di luar solat macam mana? Niat takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian salam, assalamualaikum. Tulis kat situ dalam kitab fiqh ni kata, wa yushtaratu fiha aidan, disyaratkan juga seperti syarat dalam salat, kena ada taharah, kena menghadap ke arah kiblat dan lainnya. Mana syarat dalam salat kak? Kena taharah, kena hadap kiblat. Itu dia panggil dia untuk orang yang nak sujud di luar salat. Baiklah, jelaslah kita kan. Cuma oleh kerana kitab kita ni nama dia Mestika Hadis, kitab perbincangan tentang hadis, suka juga saya bawa perbincangan ulama dalam masalah ini sebagai panduan. Sebab zaman kita hari ni zaman langit terbuka. Kita belajar sini dalam kitab fiqh Syafi'i lagu ni, pergi tengok dalam radio, dalam internet, dalam majalah, ada pula ustaz kata dak solat sujud tilawah ni bukan solat, dia sujud pun sekali je, jadi tak perlu syarat-syarat solat. Jadi apakah pandangan mereka ini? Baik, jadi mengikut majoriti ulama dalam kitab kita ni dan huraian ni kata disyaratkan sujud solat, sujud apa ni, sujud tilawah ni kena ada taharah, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat. Mana kalau kita nak sampai dekat ayat sajadah, kalau orang perempuan tu kena pakai telekung balik lah, baru boleh sujud. Sebahagian ulama mengatakan mempunyai pandangan yang kedua, berbeza. Kata di Al-Imam Syaukani, tulis nama ulama ni, nama dia Syaukani. Syaukani ni kalau orang mengaji hadis ni dia kenal Syaukani ni, biasa dalam kitab dia Nailul Awtar, satu kitab Nailul Awtar, dia kata apa? Laisa fi ahadisi sujudi tilawati ma yadullu ala i'tibar an yakuna sajid mutawaddian. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa mesti ada wudu untuk kita sujud tilawah. Jadi kalau kita baca Quran tak ada wudu, tidak menjadi halangan untuk kita sujud. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu peristiwa daripada Ibnu Umar ta'liqan. Makna ta'liq ni annahu kana yasjudu ala ghairi wudu. Ibnu Umar pernah sujud tilawah tanpa ada wudu. Kata di Syaukani, farrajihu alla yushtaratu, maka pendapat yang saya pilih, pendapat yang dia tarjih, bahawa tidak syarat sujud tilawah itu seperti sujud solat, kerana sujud itu bukan solat. Kita bukan solat, kita baca Quran. Tengah-tengah baca Quran, mari ayat sujud, boleh sujud terusnya. Cuma hadap ke arah kiblat, kita sujud. Kerana kalau kita nak namakan solat, nak jadikan dia seperti solat dengan syarat-syarat taharahnya, dengan tutup aurat, dengan apa, solat ini paling minima, paling ringkas satu rakaat. Solat apa satu rakaat? Alhamdulillah. Dah sudah.
Ini satu sujud, bukan satu solat. Satu rakaat pun tak, sujud je ada. Maka tidak disyaratkan sihatus salat. Syarat dia itu seperti solat, maknanya kena tutup aurat, kena menghadap kiblat dan kena taharah. Ini pandangan yang kedua dalam masalah ini. Pandangan yang kedua dalam masalah ini. Jadi kita berpeganglah kepada pandangan mazhab dalam fiqh Syafi'i ini yang terbaik. Cuma kalau kita kata ada pandangan lain yang kita dengar, yang tengok dalam internet, yang tengok dalam langit terbuka ini, tuan-tuan mengatakan itu pandangan sebahagian daripada ulama yang mentarjihkan melalui kajian mereka kepada hadis yang menunjukkan bahawa sujud tilawah ini tidak seperti solat. Jadi bolehlah kita sujud walaupun kita tidak ada taharah dan kita juga tidak menutup aurat. Wallahu alam. Saya sebut di sini bukan nak suruh keliru, nak suruh tuan-tuan tahu bahawa di sana ada pandangan ulama sedemikian. Jangan pula kata, "Oi, ni web sesak mari mana pula." Jangan mudah sesakkan kita ni dah. Kita belajar apakah yang disebut oleh para ulama. Wallahu alam. Kita pergi kepada sujud yang lain pula. Banyak sujud ni. Yang kedua, sujud syukur. Itu dia. Sujud syukur apabila beroleh suatu nikmat. Tanda ini sujud syukur. Apabila beroleh suatu nikmat meliputi sebarang perkara yang baik dan menggembirakan. Nikmat ni mesti hak baik. Ataupun hilangnya suatu bencana. Kita ni sakit, tiba-tiba hilang penyakit kita, alhamdulillah sembuh. Ataupun kita duduk diam-diam, orang telefon, awak telah dicalonkan oleh tempat kerja kita sebagai penerima anugerah pekerja terbaik 2015. Apa kita nak buat? Yahoo? Itu bukan orang Islam lagu tu. Cara kita itu budak-budak punya cerita tak? Yang kita nak buatnya terus sujud je. Kerana itu dia panggil sujud syukur ni. Apabila ada suatu yang mengembirakan, yang luar daripada biasa lah. Kalau setiap hari gembira, kerja kita jalan sekejap sujud. Sudah makan nasi sujud. Dia naknya dia panggil an-ni'matul mutajaddid. Nikmat yang baru yang kita dapat. Juga disunatkan mengerjakannya apabila kita melihat suatu bala bencana dan kita diselamatkan Allah daripadanya. Wal iyazubillah lah. Kan? Maknanya apa-apa sajalah. Terbalik kereta kita selamat contohnya, ataupun kita duduk jalan-jalan 5 buah kereta sekeliling kita aksiden, kereta kita terlepas. Itu pun satu nikmat. Sujud syukur juga satu sujud saja, tempatnya ialah di luar salat. Sujud syukur ni tak payah salat, kita sujud terus. Allah. Dalil sunatnya seperti yang diterangkan dalam hadis Abu Daud dan lain-lainnya. An Abi Bakrata, hadis yang ke-158, An Abi Bakrata radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'u khabarun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahu Imam Ahmad, Abu Daud wa ghairuhu. Katanya Abu Bakrah kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila menerima berita yang mengembirakannya, baginda terus sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Terima berita, sujud selalu. Bukan kata, saya dapat nikmat ni hari ni. Jadi minggu depan kita buat majlis syukur, nak sujud minggu depan. La, sekarang, al-ana, sujud. Dengar cerita tu, selalu sujud. Dapat je surat SMS, permohonan awak diluluskan, sujud selalu. Kalau kita duduk tengah kedai, sujud situ. Dalam supermarket, sujud juga. Pergi kat tepi sikit, sujud situ. Dia anaknya ketika tu juga dengar aja berita, sujud. Nanti jam malam besok, minggu depan lah kok nak cari kambing lagi, nak sembelih ayam lagi, tu lain cerita dah. Dan diterangkan lagi daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'aliyan ila al-Yaman fakataba 'Aliyu bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab kharra sajidan syukran lillah. Jadi ada cerita mengatakan Nabi kita mengutuskan Ali ke negeri Yaman. Sayyidina Ali pun tulis surat menyatakan bahawa penduduk negeri Yaman telah memeluk Islam. Siapa surat ke Nabi? Rasulullah, penduduk Yaman dah masuk Islam.
Setelah Rasulullah SAW mengetahui kandungan surat itu, baginda terus sujud sebagai bersyukur kepada Allah Ta'ala mengenai berita gembira yang demikian itu. Jadi kita naknya apa dia para jemaah, sujud syukur ni bila kita nak buat? Bila kita dapat berita. Bila kita dengar berita, terus sujud. Ada sedikit perbincangan di sini. Bagaimana dia punya pandangan tentang sujud syukur ni? Jadi ni ada soalan ni. Dia kata saya nak berasa happy sujud selalu. Tak, kita naknya hudusi ni'matin, itu syarat dia. Bila mari nikmat yang besar, mana kita duduk menunggu satu benda, tiba-tiba dapat lulus, itu dia panggil nikmat besar. Jangan duduk main setiap kali makan sujud. Tak ada sujud lepas makan, ada doa ya, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi kan. Dan sabit juga adalah hadis yang sahih, Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi yang terlepas daripada perang Tabuk, yang tak pergi itu, bila dia dapat berita turun ayat Quran, terima taubat dia, apa jadi? Sajadah, terus sujud. Ini sajad. Jadi para ulama katakan, pendapat yang kuatnya dalam perbincangan para ulama, bahawa sujud syukur itu tidak disyaratkan seperti solat, seperti dalam solat kita tak syarat. Jadi kalau kita dengar aja berita, terus saya sujud kepada Allah Azza wa Jalla di mana tempat yang kita terima berita. Mana kalau kita rasa tak sesuai sangat, tengah kedai contohnya tak, tengah duk beli ni, tak kedai, cari surau kat kedai kan, supermarket ada surau, ada tak, terus lari ke surau, sujud situ. Allahu Akbar. Jadi seronok kita kerana kita dapat nikmat yang besar. Jadi sujud dia ada sunat syukur, tak ada riwayat sunat syukur, dia ada sujud syukur. Dan apa kita nak baca? Kita baca macam kita baca biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu sujud syukur. Tamaklah kita perbincangan tentang sujud syukur. Apa sujud lagi ada? Yang terakhir dalam bab kita ni, iaitulah sujud sahwi. Sujud sahwi, ada masalah ke bab sujud sahwi ni? Naam. Sujud sahwi ni iaitulah sujud kerana terlupa. Sujud kerana terlupa. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'ana basyarun, aku ni seorang manusia seperti kamu, aku juga lupa seperti kamu. Jadi Nabi terlupa kadang-kadang itu sebenarnya untuk Allah Ta'ala nak syariatkan satu perkara. Kalau Nabi tak terlupa dalam solat dia, macam mana kita nak belajar macam mana bila kita lupa? Jangan pula dia buat bila kita kata hadis sebut halal haram gini, jangan kata kan Nabi terlupa kan ni. Tak. Dalam perundangan syariat tak ada terlupa. Cuma Nabi kita terlupa dalam solat itu sebagai satu perundangan. Allah nak ajar kepada kita, kalau kamu lupa solat, ini cara dia. Sujud sahwi artinya sujud kerana lupa. Dalam hadis-hadis berikut diterangkan sebab berlakunya sujud sahwi. Di antaranya hadis yang pertama, hadis 160, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra awil asra fasallam faqala lahu zul yadaini as-salatu ya Rasulullah anqasat, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ashabi haqqu ma yaqul, qalu na'am, fa shalla rak'ataini ukhrayaini thumma sajada sajdataini. Artinya daripada Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi imam kami mengerjakan salat zuhur atau asar 2 rakaat saja. Dan Nabi kita salat 2 rakaat, dia bagi salam. Lalu baginda memberi salam. Melihat yang demikian, seorang sahabat nama dia Zul Yadaini, orang yang ada 2 tangan. Semua orang 2 tangan tak? Kecuali orang cacat 1 tangan. Zul Yadaini katanya tangan dia tu panjang sikit, jadi orang panggil ada 2 tangan dia tu. Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah sekarang telah dikurangkan bilangan rakaat? Rasulullah, yang 4 jadi 2 ke? Bagus dia tanya kan.
Mendengar itu Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, benarkah apa yang dikatakan oleh Zuljadain? Betul ke solat zuhur tadi 2 rakaat atau penasar? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Baginda pun sembahyang 2 rakaat yang lain, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi. Ingatlah, mana kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, 1 rakaat lagi kurang. Imam boleh tanya orang bilang, betul? Betul. Jadi tak payahlah kita salat semula lah. La, itu imam tak ngaji lah, gitu nama dia. Imam yang belajar dia kata apa? Terus je Allahu Akbar, masuk balik. Baca Fatihah semula, rokok, sujud, kemudian apa jadi? Dia sujud sahwi di akhirnya. Sujud sahwi di akhir. Hadis ini dalam Bukhari. Sembahyang adalah meliputi rukun-rukun dan sunatnya. Jika perkara yang tertinggal itu termasuk dalam bahagian rukun salat, ya kita tinggal tadi rukun, tak baca Fatihah ke, tertinggal rukuk ke, sujud ke, seperti yang sebut dalam hadis ini, hendaklah rukun yang tertinggal itu dikerjakan semula, kemudian dilakukan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. 2 kali sebelum salam. Jika yang tertinggal itu termasuk dalam bahagian sunat ab'ad, apa dia sunat ab'ad dalam fiqh Syafi'i ini? Tengok yang nota nombor 4. Baca tahiyat awal, duduk padanya, baca selawat pada tahiyat awal, membaca selawat atas keluarga dalam tahiyat akhir, baca kunut subuh, berdiri untuk membaca kunut, baca selawat pada Nabi serta sahabatnya dalam kunut, itu dipanggil sunat ab'ad. Jadi kalau kita tinggal sunat ab'ad, tak payah kita masuk semula, kita kena salat tambah 1 rakaat lagi sebab tertinggal kunut tadi. La, memadailah dengan diganti dengan sujud sahwi saja. Ingatlah, yang kita kena balik semula ke solat itu bila kita tinggal rukun. Kalau tinggal sunat, tidak. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, an Abdullah bin Muhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi ar-rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salat wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis wa sajada sajdataini qabla an yusallim thumma sallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Buhainah bahawa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam mereka mengerjakan salat. Lalu baginda bangun sesudah rakaat yang kedua dan dia tidak duduk untuk baca tahiyat awal. Orang ramai pun bangun bersama-sama dengannya meneruskan salat, sehingga apabila baginda selesai sembahyang dan mereka menunggu salamnya, bila selesai tasyahud, orang duduk tunggu Nabi nak bagi salam, ia bertakbir semasa duduk dan ia sujud 2 kali sujud sahwi sebelum memberi salam, kemudian ia pun beri salam. Jadi Nabi kita tinggal apa tadi? Tertinggal tahiyat awal. Karena itulah dalam fiqh kita ni kata tahiyat awal tidak rukun, dia sunat. Jadi kalau tertinggal tidak membatalkan salat dan disunatkan, dijabarkan. Tengok bahasa kitab Musalli kata apa? Sunat dijabarkan, sunat diganti ditampal dengan sujud sahwi. Itu bahasa lama sedap kan. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan faqila lahu azida fi shalah faqala wa ma zak qalu sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur 5 rakaat. Tengok, yang mula-mula tadi hadis yang pertama sembahyang 2 rakaat, tertinggal 2. Ingat, hadis Abdullah bin Buhainah, Nabi kita tinggal tasyahud awal. Hadis Ibnu Mas'ud, Nabi kita terlebih rakaat. Lain, ada 3 kategori. Nabi kita solat zuhur 5 rakaat, lalu baginda ditanya oleh sidang jamaah, wahai Rasulullah, adakah bilangan rakaat sembahyang telah ditambah? Bilangan rakaat tak tambah, bilangan rakaat dah jadi 5 pula zuhur ni. Baginda bertanya, mengapa kamu berkata demikian? Mereka menyatakan, Tuan telah mengerjakan salat sebanyak 5 rakaat. Nabi SAW mendengar, baginda pun sujud sahwi,
2 kali sesudah ia memberi salam. Dia bagi salam dah tadi baru dia cakap kan. Jadi Nabi kita sujud sahwi itu bila? Lepas dia beri salam dah. Mana Nabi kita masuk semula Allahu Akbar, sujud 2 kali. Tak payahlah ulang balik semula. Dengan sujud sahwi itu kita tampalkan yang terlebih tadi. Hadis ini sahih. Hadis ini menjadi dalil jika seorang terlajak menambahkan bilangan rakaat sembahyang kerana lupa, maka sembahyangnya itu tidak batal dan hendaklah ia sujud sahwi 2 kali sesudah itu. Boleh sujud semula. Tak payah bangun lah Allahu Akbar semula lah. Waktu kita dalam tahiyat tu terus dia sujud. Diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalasan am arba'a falyatrah asy-syakka wal yabni 'ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan, rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu syak, ragu-ragu dalam salatnya, dia tidak tahu adakah ia salat 3 atau 4. Dek khayal 3 ke 4 ni, apa jadi? Makanlah ia membuang syak itu dan meneruskan salat menurut bilangan rakaat yang diyakininya. Ambil 3. Sebab kita syak yang ke 4, ambil 3. Kemudian ia sujud sahwi 2 kali sebelum ia memberi salam. Dengan itu, jika ia telah sembahyang 5 rakaat, maka kedua sujud itu akan menggenapkan sembahyangnya, jadi 6. Dan jika ia sembahyang 4 rakaat cukup, maka kedua sujud itu menjadi amal bakti yang menghina dan menghampakan syaitan yang menimbulkan rasa was-was dan ragu-ragu itu. Yang pentingnya sujud kita ni menampalkan yang terlebih tadi ataupun yang kita ragu tadi. Hadis ini menerangkan jika timbul syak tentang bilangan rakaat, hendaklah kita meneruskan sembahyang menurut bilangan yang kita yakini, kemudian dilakukan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Sungguh pun baik. Jadi dalam kitab fiqh Syafi'i, tuan-tuan tanda, dalam kitab fiqh Syafi'i ini senang dalam bab sujud sahwi, semua sujud sahwi sebelum salam belaka. Kecuali yang kita terlebih rakaat tadi, yang kita dah bagi salam dah, maka ketika itu baru lepas salam. Tapi dalam fiqh Hambali contohnya dia ada beza. Kerana tertinggal, kerana terlebih, kerana syak, ada belum salam, ada lepas salam. Jadi alhamdulillah lah fiqh Syafi'i ini lebih senang. Semua sujud sahwi bila? Sebelum salam. Ambil hak ni lah dulu. Hak fiqh perbandingan mazhab tu kita belajar lepas ni, tengok. Mungkin kalau tuan-tuan belajar di negeri yang mazhab lain pada Syafi'i, boleh jadi imam dia salam, sujud sahwi lepas salam. Kita yang kata pelik tu imam ni, 2 kali pelik, dah lah tinggal ada ni terlupa sujud pun pelik pula lah. Dia ada pandangan itu sendiri. Jadi fiqh Syafi'i dalam bab sujud sahwi cukup mudah kerana dia belum salam. Jadi kita faham di sini ada 3 kategori. Satu kategori terlupa, rakaat tak cukup, maka kita kena tambah rakaat dan kita sujud sahwi. Yang kedua, kalau kita tertinggal bukan rukun, sunat, ab'ad, maka ketika itu jangan lagi ditambah. Jangan pula kalau ada orang contohnya imam tak baca tahiyat awal, imam bangun rakaat yang ketiga, kita duduk tasbih belakang, subhanallah, orang lain bangun habis dah, dia baru pandai, baru belajar sahwi, subhanallah, imam ni tak turun-turun contohnya tak turun sahwi, maka kalau imam turun batal solat. Sebab dia tak boleh dah, dia ada naik pada rukun yang terusnya, dia tak boleh hundur balik untuk nak ambil perkara yang sunat di belakang. Jadi kalau imam turun, jadi jemaah kena tarik pakcik ni agak keluar masjid. Kau punya pasal batal satu solat satu masjid ni, jangan kacau lah. Jadi kita kena nak tegur imam tu, kena belajar juga. Kerana itulah yang duduk di belakang imam tu co-pilot, kena orang yang pandai boleh ganti imam, bukan orang tua. Tempat kita tak, orang tua duduk belakang imam, kalau tanya dia pakcik reti ke sujud sahwi ni bagaimana, tak tahu juga dia pun kan. Jadi masalah. Jadi kita kena belajar. Cuma kalau terlebih rakaat, apa nak buat? Tak payahlah solat semula jadi 4 gitu. Tak, cukuplah dengan kita sujud sahwi. Alhamdulillah. Kalau kita syak 3 ke 4 tambah jadi 4, kemudian kita sujud
sahwi. Alhamdulillah, sujud sahwi ini ringkas je, senang ya. Sungguh pun tidak ada hadis yang menerangkan tentang bacaan khusus yang dibaca dalam sujud sahwi. Tak ada bacaan khas. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir, dia kata tidak sabit bacaan daripada Nabi tentang bacaan khas tentang sujud sahwi. Jadi para ulama mengatakan baik kita baca lafaz ni, subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi kalau kita nak baca seperti biasa, subhana rabbiyal a'la pun boleh. Tulis itu, kerana dalam kitab kita ni sebut, dalam kitab lain pun sebut, memang tidak ada dalil bacaan khas kepada sujud sahwi. Jadi berbeza dengan sujud tilawah tadi, memang ada hadis. Yang ni tak ada hadis, jadi bolehlah kita baca subhana rabbiyal a'la seperti biasa. Kalau nak ikut dalam kitab fiqh ni, subhana man la yanam wa la yashu, wallahu a'lam. Inilah perbincangan kita yang sangat ringkas di dalam bab sujud sahwi. Jadi para jemaah yang nak detailkan masalah sujud sahwi ini, saya syorkan supaya balik semula kepada pengajian kita di dalam kitab syarah kepada kitab Munyatul Musalli yang telah kita bincangkan dalam siri dalam kitab yang lepas. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk yang 2.8, perkara-perkara yang membatalkan salat, di dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.